Hadirin yang dihormati sekalian, acara Gilang Gemilang pada pagi ini dimulakan dengan panggilan tanda. Hadirin yang dihormati sekalian, acara diteruskan lagi dengan perbarisan masuk padang.
Ketua Desman! Masuk! Habis! Beres! Langri! Hadirin sekalian, untuk makluman pembarisan pada pagi ini berkekuatan seramai 15 orang pegawai dan 187 anggota lain-lain pangkat yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Nizar Azmi bin Haji Abdul Malik dari Jabatan Arah Polis Tentera. Penolong Ketua Pembarisan Major Amir bin A. Johari dari pasukan 3 Regimen Korps Polis Tentera Diraja. Ajudan Berbarisan Kapten Muhammad Syarul Nizam bin Edi Rahman dari pasukan 21 Skuadron Korps Polis Tentera Diraja dan SMR Berbarisan Pegawai Waran 1 Muhammad Syahrizan bin Abdul Azam dari Pusat Latihan Korps Polis Tentera Diraja. Manakala ketua-ketua di Tasman pertama, Major Muhammad Firdaus bin Ibrahim dari pasukan 102 Company Korps Polis Tentera Diraja. Di Tasman kedua, Major Erika Fatra Roslita binti Rusli dari pasukan 11 Company Korps Polis Tentera Diraja. Di Tasman ketiga, Major Zuhana binti Udin dari Sekretariat Markas Angkatan Tentera Malaysia. Dan di Tasman keempat, Major Muhammad Hazwan bin Abu Hassan dari 48 Cawangan Siasatan Jenayah. Keseluruhan pembarisan pada pagi ini diiringi oleh Pancaragam Pusat Regimen Ranger Diraja di bawah pimpinan Lieutenant Muhammad Fahmi bin Harun. Selamat menyaksikan acara pembarisan. Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Colonel Nazri bin Snawi, Timbalan Pengarah Korps Polis Tentera Diraja dan isteri Puan Nordiana binti Abdul Razak. Baris! Baris! Diam! Hormat! Hormat! Tenang! Hurra!
mengumumkan ketibaan yang berbahagia Colonel Samsul Akmal bin Haji Ismail, Ketua Cawangan Siasatan Jenayah dan Isteri, Lieutenant Colonel Maslina binti Abu Said. Baris! Baris! Ya! Mantap! Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Colonel Nur Hisnuddin bin Rahim, Pengarah Undang-Undang dan Isteri, Puan Jamiah binti Awang. Baris! Baris! Ya! Mantap! Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Brigadier Jeneral Muhammad Rafi bin Abdul Kadir, Provos Masjid Darat dan Isteri, Puan Faraliza binti Muhammad.
Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Brigadier Jeneral Abdul Wahab bin Kio, Pengerusi Polis Tentera Diraja dan isteri Puan Hafifah binti Ahmad. Baris! Baris! Ya! Barisan Aizal Tahun Kor Polis Brigadier ke-70. Kekuatan 15 pegawai dan 187 komputer pangkat siap untuk biasa parlimen.
parisan ng tahun. Baris! Kembali lalu, jangan cepat. Gerak! 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 Naik! Dari kiri! Cepat, gerak! menghadap dari tengah, cepat jalan. Turun, ada, senang, free. Tujuh dekad berlalu. Hari
Diraja kami sambut dengan penuh kecintaan, penuh isi menggamit sejarah perjuangan, membawa pelbagai kisah suka, duka. Pahlawan Merah teruskah pelaksana seruan amanah memimpin di sejahtera demi tugas dan perjuangan dilaksana. Lihatlah di ranah pergaulan ini, panas, terik bermandi hujan, wajah pejuang perwira dan brigadi gagah berdiri mendambakan cerita perjuangan bangsa. Di pundak mereka menggalas rasa penat, lelah, ketawa dan gembira. Air mata menetes ke bumi, berdarah bergembira. Ini tanda kami bukan lemah. Ini tanda kami bukan mengalah. Ini bukti perjuangan kami menjulang sedia melestari amanat sedia berhikmat, menjulang nama kompetisi kepersada kejayaan. Ini harinya, hari bersejarah. Tabir hormat kepada pejuang veteran tidak dilupa. Putranmu sudah tidak sekuat mana, namun perjuanganmu tetap mengejar di hati kami buat selamanya. Salam takziah dan al-fatihah kepada pahlawan merah yang telah pergi ke negeri abadi buat selamanya. Doa kami titip, tenanglah tinggal di sana. Jasamu termahanmu takkan kami lupa. Teruntuk pemimpin tercinta, terima kasih. Terima kasih di bawah tampuk pimpinanmu, diiring doa istri tercinta. Kami sediakan melaksanakan amanat perjuangan menjulang membayung KPTD kepersada kejayaan dengan penuh bermaruah.
telah tadi deklarasi saja oleh Sarjan Siti Nuraini binti Jasmi bertajuk Pahlawan Merah. Hasil nukilan beliau sendiri dengan diiringi gesekan violin oleh Sarjan Mariani binti Muhammad Supiah. Hadirin yang dihormati sekalian, acara pada pagi ini diteruskan dengan penyampaian pingat, pemakaian pangkat dan anugerah Kor Polis Tentera Diraja. Dia. Cepat jalan. Berhenti. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan Yang Berbahagia Brigadier Jeneral Abdul Wahab bin Yop, Pengerusi Kor Polis Tentera Diraja, untuk menyempurnakan acara. Dengan segala hormatnya dipersilakan Yang Berbahagia. Acara dimulakan dengan penyampaian pingat perkhidmatan sesi pertama. Menerusi senarai dipersilakan Korporal Zulhusni bin Muhammad Zamri dari 48 Cawangan Siasatan Jenayah. Korporal Safri bin Sebali dari pasukan 104 Company Kor Polis Tentera Diraja. Korporal Zul Anak Kirin dari pasukan 103 Company Kor Polis Tentera Diraja. Korporal Mahathir bin Farid dari pasukan 2 Company Kor Polis Tentera Diraja. Korporal Muhammad Rosli bin Mak Yunus dari Pusat Latihan Kor Polis Tentera Diraja. Korporal Muhammad Syairan bin Fauzi dari pasukan 11 Company Kor Polis Tentera Diraja. Korporal Nur Jihan binti Lokman dari Cawangan Provos Marshal Angkatan Tentera Malaysia. Seterusnya adalah pemakaian pangkat anggota. Kenaikan pangkat dari Staff Sarjan kepada Pegawai Waring 2. Menerusi senarai Staff Sarjan Ahmad Razi Shah bin Mat Rosdi dari tim akrobatik Army Road Warrior. Staff Sarjan Khair Reza bin Rida dari Pusat Latihan Kor Polis Tentera Diraja. Kenaikan pangkat dari Sarjan ke Staff Sarjan. Sarjan Erwan Idham bin Muhammad Rami dari pasukan 101 Company Kor Polis Tentera Diraja. Sarjan Abu Bakar bin Baharudin dari pasukan 101 Company Kor Polis Tentera Diraja. Sarjan Suryati binti Abu Bakar dari pasukan 104 Company Kor Polis Tentera Diraja. Kasih Panglima. Kenaikan pangkat dari Korporal ke Sarjan. Korporal Nur Asjah binti Mat Daud dari pasukan Nukleus Company Composite. Panglima. Kasih Panglima. Dan Korporal Ira binti Daud dari Pusat Latihan Kor Polis Tentera Diraja. Belum lagi Panglima. Panglima. Kasih Panglima. Hormat! Panglima! Ke depan! Hormat! Bergerak! Ke kanan dalam 2 barisan! Ke kanan! Ceng! Cepat! Jalan!
Hadirin yang dihormati sekalian, acara diteruskan dengan penyampaian hadiah kepada pemenang-pemenang pertandingan dan anugerah Polis Tentera Diraja bagi tahun 2023. Pada tahun ini, Polis Tentera Diraja telah melanjutkan 3 kategori pertandingan di antar pasukan, yaitu pertandingan bilik bertugas terbaik, kelab pasukan terbaik, dan staf pasukan terbaik. Mendahului senarai, pertandingan bilik bertugas terbaik diumumkan. Pemenang bagi pertandingan bilik bertugas terbaik 2023 jatuh kepada pasukan 3 Regimen Polis Tentera Diraja. Seterusnya, anugerah pertandingan kelab pasukan terbaik diumumkan. Pemenang bagi pertandingan kelab pasukan terbaik tahun 2023 jatuh kepada pasukan 1 Regimen Polis Tentera Diraja. Anugerah pertandingan staf pasukan terbaik diumumkan. Pemenang bagi pertandingan staf pasukan terbaik tahun 2023 jatuh kepada pasukan 103 Company Polis Tentera Diraja. Kesemua pemenang menerima sebuah piala pusingan CJ Kecemerlangan dan uang tunai berjumlah RM500 Malaysia. Seterusnya, penyampaian anugerah pegawai PTT Kanan dan PTT Rendah Terbaik Polis Tentera Diraja tahun 2023. Pegawai terbaik Polis Tentera Diraja dianugerahkan kepada Kapten Muhammad Nizam bin Rafi'i dari Pusat Latihan Polis Tentera Diraja. Untuk makluman hadirin sekalian, anak kelahiran Keluang Johor ini mula berkhidmat dalam Angkatan Tentera Malaysia pada tahun 2016. Beliau merupakan penuntut kursus terbaik dalam kursus Ketua Company Polis Tentera Diraja Siri 1 2022. Beliau juga mewakili Tentera Darat di dalam sukan badminton dan telah berjaya membantu Tentera Darat menjadi Johan kategori pegawai pasukan dalam kejohanan badminton antarperkhidmatan tahun 2023. PTT Kanan terbaik Polis Tentera Diraja dianugerahkan kepada Staf Sarjan Hamid binti Amin dari Pusat Latihan Polis Tentera Diraja. Untuk makluman hadirin sekalian, anak kelahiran Kuching, Sarawak ini mula berkhidmat di dalam Angkatan Tentera Malaysia pada tahun 2003. Beliau merupakan penuntut akademik terbaik khusus pegawai tidak tauliah kanan Siri 2 2017. Beliau juga mewakili Tentera Darat dan ATM dalam acara menembak air rifle. Selain itu, beliau juga mewakili Pusat Latihan Polis Tentera Diraja dalam pertandingan tilawah Al-Quran dan berjaya mendapat Johan kategori karya dalam pertandingan tilawah Al-Quran peringkat pemerintahan latihan dan doktrin Tentera Darat tahun 2023. Seterusnya, PTT Rendah Terbaik Polis Tentera Diraja dianugerahkan kepada Korporal Muhammad Hafizi bin Muhammad Nur dari Jabatan Arah Polis Tentera. Untuk makluman hadirin sekalian, anak kelahiran Polis Negeri Sembilan ini mula berkhidmat di dalam Angkatan Tentera Malaysia pada tahun 2016. Beliau merupakan penuntut akademik terbaik kursus peningkatan Polis Tentera Kelas 2 Siri 2 2022 dan kursus peningkatan Polis Tentera Kelas 1 Siri 1 2023. Penerima anugerah menerima sebuah piala pusingan CJ Kecemerlangan dan wang tunai berjumlah RM200 Malaysia. Seterusnya, anugerah olahragawan Polis Tentera Diraja tahun 2023 disandang oleh Korporal Tamaraj Anak Laki Vasudevan dari pasukan 9 Company Polis Tentera Diraja. Untuk makluman hadirin sekalian, anak kelahiran Sungai Tani Kedah ini mula berkhidmat di dalam Angkatan Tentera Malaysia pada tahun 2015. Di antara pencapaian beliau adalah
memenangi pingat emas di kejohanan silat kebangsaan ke-20 tahun 2022, memenangi pingat emas di kejohanan pencak silat Sarawak Premium International pada tahun 2023. Walau bagaimanapun, Kapal Tamaraj anak lelaki Vasudevan tidak dapat bersama-sama kita pada hari ini kerana sedang mewakili Malaysia dalam 7 Asian Pencak Silat Championship 2023 di Dubai, UAE. Hadirin sekalian, berita yang baru kami terima dari Dubai, Kapal Tamaraj anak lelaki Vasudevan telah berjaya merangkul pingat perak bagi kategori putra bebas. Tahniah diucapkan. Seterusnya, Anugerah Olahragawati Kepolisian Diraja tahun 2023 disandang oleh Landstopper Evelyn Nujan dan Henry dari Pusat Latihan Kepolisian Diraja. Untuk makluman hadirin sekalian, beliau telah dilahirkan di Sibu Sarawak dan mula terlibat dalam Angkatan Tentera Malaysia pada tahun 2021. Di antara pencapaian beliau bagi tahun 2023 adalah memenangi pingat emas bagi kategori solo kreatif dalam kejohanan silat antar perkhidmatan dan memenangi pingat emas di kejohanan silat seni jemputan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Penerima anugerah olahragawan dan olahragawati menerima sebuah piala pusingan, sijil kecemerlangan dan wang tunai berjumlah RM200 Malaysia. Seterusnya, penyampaian hadiah bagi pertandingan menulis esei sempena hari ulang tahun Kepolisian Diraja ke-70 bagi kategori pegawai berpangkat Major dengan tajuk Future Leader of the Royal Military Police Corps. Esei terbaik dimenangi oleh Major Izhan bin Ismail dari pasukan 7 Company Kepolisian Diraja. Bagi kategori pegawai berpangkat Captain Subaltern dengan tajuk The Rohingya Issues in Malaysia, The Role of State Actors and Non-State Actors in Protecting and Assisting Refugees. Esei terbaik dimenangi oleh Captain Khairul bin Selamat dari pasukan 101 Company Kepolisian Diraja. Bagi kategori pendidikan dengan tajuk pengetahuan ketenteraan, esei terbaik dimenangi oleh Staf Sarjan Philip Wester anak berjaya dari pasukan 1 Regimen Kepolisian Diraja. Kesemua pemenang menerima sijil kecemerlangan dan wang tunai RM200 Malaysia. Seterusnya, penyampaian anugerah khas Kepolisian Diraja. Untuk makluman hadirin sekalian, sempena hari ulang tahun Kepolisian Diraja pada tahun ini, buat julung kalinya, Kepolisian Diraja menyampaikan 4 anugerah khas KPTD kepada anggota-anggota yang telah mengharumkan nama Kor di peringkat Tentera Darat, Angkatan Tentera Malaysia dan negara. Pegawai Warren 2 Village Anak Nakang dari Pusat Latihan Kepolisian Diraja. Beliau telah dinobatkan sebagai olahragawan Tentera Darat tahun 2022 dan olahragawan Angkatan Tentera Malaysia tahun 2023. Penganugerahan ini diberikan atas kecemerlangan beliau di dalam sukan silat olahraga dengan memenangi pingat perak Sukan SEA 2021 di Vietnam dan sekali lagi berjaya merangkul pingat kamsa di kejohanan pencak silat kejuaraan dunia ke-19 di Melaka. Tahniah diucapkan. Seterusnya dipersilakan Staf Sarjan Saidatul Husna binti Kamarudin dari tim akrobatik Army Red Warrior. Penganugerahan ini diberikan atas kejayaan beliau mencipta rekod kebangsaan di dalam Malaysian Book of Records sebagai wanita yang melaksanakan lompatan motosikal terpanjang sejauh 20.02 meter semasa persembahan T2 Tentera Darat tahun 2023 bertempat di Port Dickson, Negeri Sembilan. Pada tanggal 31 Ogos 2023 yang lalu, beliau sekali lagi melangkah kejayaan dengan membuat lompatan melepasi 66 buah motosikal di hadapan Seri Paduka Baginda yang dipertenagung. Seterusnya, Sarjan Siti Nur Aini binti Jasri dari tim akrobatik Army Red Warrior. Penganugerahan ini diberikan atas kejayaan beliau merangkul juara sayembara deklamasi puisi kemerdekaan
peringkat Angkatan Tentera Malaysia tahun 2023. Beliau juga telah mewakili Angkatan Tentera Malaysia ke sayembara deklamasi puisi kemerdekaan peringkat kebangsaan tahun 2023 di Perak Darul Rizwan. Beliau juga telah dinobatkan sebagai juara pertandingan baca berita bersempena Dekad Membaca Kebangsaan dan Dekad Bahasa Kebangsaan peringkat Kementerian Pertahanan tahun 2023. Dan yang terakhir, dipersilakan Korporal Muhammad Harith bin Akhir dari pasukan 104 Company Komponis Tentera Diraja. Penganugerahan ini diberikan atas pencapaian beliau sebagai pengadil berdaftar dan diiktiraf sebagai pengadil persekutuan bola sepak antarabangsa FIFA. Beliau telah menghadiri perlawanan bola sepak di peringkat kebangsaan dan di peringkat antarabangsa melibatkan 43 buah negara. Antara perlawanan tersebut adalah final Piala Malaysia 2022 dan AFC Champions League 2019. Terkini beliau terlibat dalam menghadiri Piala Liga Malaysia 2023 di Stadium Bola Sepak Ceras. Kesemua penerima anugerah khas menerima CJ Kecemerlangan dan wang tunai berjumlah RM100 Malaysia. Tahniah diucapkan. Gerak, ke kanan, dalam 2 barisan, ke kanan, sing. Baik, jalan. Majlis ucapkan ribuan terima kasih pada yang berbagai tuan di atas penyempurnaan acara sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, mohon alihkan pandangan ke sebelah kanan pentas. Tombol keputusan hari ulang tahun Korporis Tentera Diraja ke-70 dalam perjalanan dengan diiringi oleh aset terbaru Korporis Tentera Diraja, iaitu 2 buah kereta peroda polis tentera model Honda Civic 1.8S dan 4 buah motosikal penguat kuasa model BMW R1250 RT. Untuk makluman hadirin sekalian, Korporis Tentera Diraja telah menerima sebanyak 42 buah kereta peronda secara sewaan pada Disember 2020 dan Korporis Tentera Diraja juga telah memperolehi 40 buah motosikal penguat kuasa secara sewaan selama 4 tahun pada tanggal Disember 2022 bagi membantu Korporis Tentera Diraja melaksanakan tugas kepolisian dengan lebih efektif. Korporis Tentera Diraja mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada tentera darat di atas perolehan aset terbaru ini. Perutusan hari ulang tahun Korporis Tentera Diraja telah dibawa oleh Kapten Siti Wahidah binti Rahim dari 48 Cawangan Siasatan Jenayah. Seterusnya ucapan perutusan oleh yang berbahagia pengerusi Korporis Tentera Diraja. Majlis dengan segala hormatnya sekali lagi mempersilakan yang berbahagia pengerusi untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan yang berbahagia tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat dan keluarga baginda serta pengikut-pengikut yang setia hingga ke akhir zaman. Yang berbahagia Datuk Seri, Datuk-datuk, mantan-mantan pengurusi dan pengarah, tuan-tuan, puan-puan, warga dan para veteran Korporis Tentera Diraja yang dikasihi sekalian. Terima kasih di atas kesudian hadir ke acara pembarisan sempena sambutan ulang tahun Korporis Tentera Diraja ke-70 pada pagi ini. Saya ingin mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Brigadier Jeneral Muhammad Rafi bin Abdul Qadir, Provos Malaysia Darat dan isteri Puan Faraliza binti Muhammad
Yang berbahagia Lieutenant Colonel Haji Fadil bin Abdul Rahman, Penasihat Jawatan Kuasa Kor Polis Tentera Diraja. Yang berbahagia Colonel Nur Hisham Mudian bin Rahim, Pengarah Undang-Undang Markas Tentera dan isteri Puan Jamiah binti Awang. Yang berbahagia Colonel Samsul Akmal bin Haji Ismail, Ketua Cawangan Siasatan Jenayah, dan isteri Lieutenant Colonel Masina binti Abu Said. Yang berbahagia Colonel Nozri bin Sedawi, Timbalan Pengarah, dan isteri Puan Nordiana binti Abdul Razak. Pegawai-pegawai pemerintah, pegawai kanan, perwira-perwira, RSM Kor, bintara-bintara dan petanda-petanda serta sekalian warga Kor Polis Tentera Diraja yang dikasihi. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Deepavali kepada semua anggota dan veteran KPTD yang beragama Hindu. Semoga kesempatan meraihkan sambutan perayaan ini telah menambahkan keakraban, persahabatan serta memperkasakan lagi hubungan kekeluargaan. Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan warga Kor Polis Tentera Diraja yang dikasihi. Bagi memperingati warga KPTD yang telah pergi meninggalkan kita, marilah kita bertafakur sejenak, dan kepada hadirin yang beragama Islam, marilah kita sedekahkan bacaan Al-Fatihah kepada mereka semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian, pada hari yang mulia ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada yang berbahagia Jeneral Datuk Muhammad Hafizuddin bin Jantan di atas pelantikan beliau sebagai Panglima Tentera Darat ke-30. Perintah Ulung Panglima Tentera Darat yang ke-30 yang merangkumi 3 penumpuan strategi 3M, iaitu Man, Machine and Method. Pertama, pemerkasaan sumber manusia dengan langkah pengukuhan modal insan perlu disokong dengan peningkatan kualiti kehidupan keseluruhan warganya. Kedua, penumpuan kepada perolehan mesin atau perkakasan dan peralatan yang menepati konsep operasi serta fungsi doktrinal semasa. Ketiga adalah metod, iaitu di mana kedua-dua elemen man and machine akan disatukan dalam ekosistem angkatan masa hadapan yang berteraskan kepada keseimbangan, kebersamaan dan kebolehoperasian. Penumpuan strategi 3M ini akan disokong oleh 5 teras yang diakronimkan sebagai siaga, iaitu S. Sumber manusia cakna etos kepahlawanan. I. Inovasi peperangan bersama. A. Agenda pengukuhan keupayaan. G. Gagasan tentera dan rakyat. Dan akhir sekali A. Anjakan diplomasi pertahanan. Rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian, Pelan Hala 7 transformasi KPTD yang telah dilancarkan pada tahun lepas selari dengan perintah ulung Parlimen Tentera Darat ke-30 dengan visi untuk menjadikan sebuah kor yang kredibel, seimbang, dinamik dan responsif bagi menyokong aspirasi Tentera Darat. Pelan Hala 7 transformasi KPTD yang mengandungi 7 teras strategik, 5 nilai teras, 5 piagam pelanggan, 30 objektif strategik dan 85 inisiatif. Ini perlu dilihat sebagai satu kesepakatan dan perlu diusahakan bersama sebagai instrumen pemancu pemerkasaan KPTD selari dengan matlamat dan aspirasi Tentera Darat pada masa hadapan. Majlis Angkatan Tentera ke-611 yang bersidang pada 29 September 2023 telah meluluskan penubuhan Regimen ke-5 Kor Polis Tentera Diraja berpengkalan di Kem Lok Kawi, Sabah. 5 regimen KPTD mempunyai 2 kamni di bawah pemerintahannya, iaitu pasukan 5 kamni KPTD di Kem Lok Kawi dan 13 kamni KPTD berpengkalan di Lahad Datu. Bagi misi pengaman pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, KPTD telah menabur bakti di 9 buah negara berkonflik sebagai elemen pengaman PBB. Sehingga kini, seramai 62 pegawai dan 284 layanan pangkat, termasuk anggota wanita, telah terlibat dalam tugas yang murni ini. Pada masa kini, seramai 2 pegawai dan 10 anggota layanan pangkat sedang berkhidmat bersama Malbat 850-11 untuk misi UNIFIL Lubnan. Marilah kita berdoa semoga warga KPTD diberi kesihatan, perlindungan dan ketabahan untuk terus berkhidmat di pesada antarabangsa.
Dalam aspek latihan pada tahun ini, KPTD melalui penyertaan pasukan 8 kami KPTD telah berpeluang menjalani eksersis Crash Strike bersama dengan kami ke-57 United States Military Police. Eksersis ini melibatkan seramai 120 anggota daripada kedua-dua buah negara dan telah berjaya dilaksanakan mulai 17 Julai hingga 4 Ogos 2023 di sekitar kawasan Am Ajel Jabur, Terengganu. Eksersis ini telah menjadi platform pertukaran kepakaran, pengalaman serta pihak yang terlibat. Selain itu, eksersis ini juga memberi peluang kepada KPTD untuk menguji kesesuaian doktrin, manual dan prosedur tetap pasukan KPTD. Rakan-rakan seperjuangan yang dikasih sekalian, KPTD telah berjaya memperoleh kereta peronda jenis Honda Civic 1P8S sebanyak 42 buah dan motosikal pokok kuasa jenis BMW R1250RT sebanyak 40 buah. Pada tahun ini, KPTD telah mendaftarkan perluasan stok sewaan untuk mendapatkan tambahan sebanyak 30 buah kereta peronda dan 40 buah motosikal pokok kuasa. Perolehan aset-aset melalui dasar kontrak sewa ini amat memberi manfaat kepada KPTD kerana ianya menjamin boleh gerak yang tinggi pada sekilang masa. Perolehan aset-aset ini akan meningkatkan keupayaan mobiliti KPTD dan memberikan impak positif terhadap penugasan kepolisian secara keseluruhannya. Rakan-rakan seperjuangan yang dikasih sekalian, pada 11 dan 12 Mac 2023 yang lalu, sepada sambutan hari ulang tahun Tentera Darat ke-50, KPTD telah dipertanggungjawabkan untuk menganjurkan persembahan T2 dan Hari Terbuka Tentera Darat di Port Dickson. Penganjuran T2 dan Hari Terbuka Tentera Darat ini telah mencapai matlamat untuk merayakan Tentera Darat dengan pembinaan imej positif Tentera Darat. Sampai lebih 100,000 pengunjung telah hadir. Melalui persembahan T2 ini, sebanyak 2 rekod telah berjaya dicipta di dalam Malaysia Book of Record oleh tim Amir Red Warrior. Tim Amir Warrior telah mengadakan persembahan seluruh negara pada tahun ini, antaranya sempena perayaan Bandaraya Melaka bersejarah, sambutan Hari Kebangsaan ke-66 di Putrajaya, sambutan 25 tahun pemerintahan Sultan Terengganu di Kuala Terengganu, sambutan Hari ATM ke-90 di Lumut, Perak dan Hari Peladang Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Produk terbaru yang ditawarkan oleh KPTD kepada Tentera Darat adalah tim demonstrasi seni mempertahankan diri Tentera Darat. Tim ini mampu membina persepsi positif rakyat Malaysia terhadap Tentera Darat. Pada pagi ini, buat julung kalinya, tim demonstrasi seni mempertahankan diri Tentera Darat akan melaksanakan persembahan mereka. Rakan-rakan seperjuangan yang dikasih sekalian, penempatan baru komplek Kohom KPTD yang merangkumi pusat latihan Polis Tentera Diraja dan Amir Warrior telah dirasmikan pecah tanah oleh Yang Berhormat Menteri Pertahanan Malaysia pada 27 Julai 2023 di Port Dickson. Pembangunan kem baru ini akan melibatkan bangunan pentadbiran 213 unit rumah keluarga berbagai kelas, Wisma Perwira, Wisma Bintara dan Wisma Petanda, serta turut dilengkapi dengan pelbagai kemudahan infrastruktur latihan yang moden. Pembinaan kompleks baru Kohom KPTD dengan nilai 260 juta ini dijangka siap sepenuhnya pada awal tahun 2027. Lagi mengiktiraf kepakaran anggota muda, KPTD sedang di peringkat akhir menyiapkan kertas cadangan mewujudkan rencana kepakaran tempur tanpa senjata. InsyaAllah, jika diluluskan oleh Tentera Darat, rencana kepakaran tempur tanpa senjata Tentera Darat akan direalisasikan pada awal tahun 2025. Kejayaan dan keseberangan warga KPTD sepanjang tahun 2023 telah melonjakkan imej positif KPTD. Pegawai Waran 2 Biris Anak Nakang telah dinobatkan sebagai olahragawan Tentera Darat dan Angkatan Tentera Malaysia tahun 2023 di atas kejayaan cemerlang dalam sukan silat olahraga. Staff Sarjan Saidatul Husna binti Kamudin berjaya mencipta rekod kebangsaan dalam The Malaysia Book of Record sebagai wanita yang melaksanakan lompatan motosikal terpanjang. Sarjan Siti Nur Aini binti Jasni telah dinobatkan sebagai Johan Sayembara Deklamasi Puisi peringkat Angkatan Tentera Malaysia tahun 2023 dan Korporal Muhammad Arif bin Mat Ahir telah berjaya mendapat pengiktirafan sebagai pengadil berlesen dan berdaftar dengan FIFA. Kejayaan tim silat dan taekwondo Tentera Darat yang diangkuti sebagian besar anggota KPTD telah berjaya menjadi Johan di peringkat pertandingan antara perkhidmatan selama 3 tahun berturut-turut.
Dan akhir sekali, kejayaan pasukan bola sepak KPTD dinobatkan sebagai champion tentera darat tahun 2022 dan pada tahun 2023 telah berjaya memperoleh tempat ketiga dalam pertandingan Piala Presiden ATM dan berjaya ke final dalam pertandingan Liga Super ATM yang akan berlangsung pada 17 November 2023 di Stadium India. Sama-sama kita berdoa moga pasukan bola sepak KPTD mencapai kejayaan. Rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian, kesejahteraan keluarga KPTD merupakan nadi kepada keutuhan dan kemajuan KPTD. Saya menyuruh kepada semua pemerintah agar mewujudkan persekitaran tempat bertugas yang kondusif untuk membolehkan warga pasukan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan selesa dan ceria. Produk-produk komunikasi positif pemerintah bersama-sama warga pasukan seperti program kerohanian, latihan fizikal, latihan kepakaran, bersukan dan diadah, hari keluarga, melawat rumah keluarga, bilik bujang, tempat bertugas dan sebuah program bagi kesejahteraan warga pasukan perlu diperkasakan. Saya juga ingin mengingatkan dan menyeru kepada semua warga KPTD supaya terus kekal fokus dan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan sebagai seorang polis tentera yang bertanggungjawab menjalankan tugas penguasaan. Tingkah laku melanggar tanda tertib dan perbuatan jenayah di kalangan warga KPTD tidaklah dielakkan sama sekali. KPTD tidak akan bertolak ansur kepada warganya yang terlibat dalam sebarang perbuatan jenayah dan melanggar peraturan perkhidmatan. Rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian, saya bagi pihak seluruh ahli jawatan kuasa KPTD ingin merakamkan ucapan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Panglima Tentera Darat, Panglima Formasi, pengurusi Kor Regimen Tentera Darat, semua agensi puat kuasa awam seperti Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang telah memberikan sokongan kepada KPTD untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab. Kepada penerima-penerima pingat, anggota-anggota dinaikkan pangkat, pemenang-pemenang pertandingan dan anugerah, saya ucapkan tahniah dan syabas. Kepada semua ahli jabatan kuasa sambutan hari ulang tahun ke-70, saya ucapkan setinggi terima kasih dan tahniah di atas komitmen dan pelaksanaan tugas yang cemerlang. Syabas dan tahniah di atas persembahan pembarisan yang kemas teratur dan penuh bersemangat yang dipamerkan pada pagi ini. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan setinggi terima kasih di atas kesudian yang bahagia Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan hadir ke acara pembarisan dan acara-acara lain yang telah disusun atur bagi sambutan hari ulang tahun KPTD ke-70 pada tahun ini. Selamat menyambut hari ulang tahun KPTD ke-70 kepada seluruh warga dan para veteran KPTD, tidak kira di mana anda berada. Sesungguhnya saya amat berbangga mempunyai saudara dan saudari yang sentiasa setia bersama-sama saya dalam apa juga keadaan demi memastikan legasi dan tradisi yang ditinggalkan dapat diteruskan. Sekian, saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Satu hati, satu jiwa, satu matlamat. Sedia beriman. Terima kasih. Ikrar Kesatria. Baris! Baris! Ya! Ikrar Kesatria! Ikrar Kesatria! Kami berikrar! Kami berikrar! Pertama! Pertama! Beriman pada Tuhan! Beriman pada Tuhan! Dan bertakwa padanya! Dan bertakwa padanya! Kedua! Kedua! Setia pada negara! Setia pada negara! Sedia berkorban! Sedia berkorban! Demi kepentingannya! Demi kepentingannya! Dan tidak sekali-kali! Dan tidak sekali-kali! Benar mira! Benar mira! Ketiga! Ketiga! Pegang teguh disiplin tentera! Pegang teguh disiplin tentera! Dan sentiasa menjunjung
Teriakan Gempur Wira. Julang! Tetap! 3 kali! Gempur Wira! Gempur! Wira! Gempur! Wira! Gempur! Wira! Turun! Tetap! Bacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sesungguhnya segala pujian hanyalah untuk-Mu ya Allah, Tuhan yang mempunyai kekuasaan dan zat yang tiada tandingnya. Tidak ada upaya kami sebagai hamba-Mu yang dhaif ini ya Allah, melainkan sentiasa mengharapkan limpah ihsan dan rahmat-Mu. Ya Allah, berkatlah ya Allah sepanjang hayat yang kami lalui dengan penuh keredaan dan keampunan dari-Mu. Allahumma ya Allah, Tuhan yang menganugerahkan keselamatan dan kesejahteraan bersempena dengan perbarisan hari ulang tahun Kapolres Tentera Diraja yang ke-70 ini, kami lahirkan kesyukuran terhadap-Mu ya Allah di atas limpah nikmat-Mu kepada kami yang di luar kemampuan kami untuk menghitungnya. Ya Allah, kami pohon rahmati dan berkati perbarisan ini, tetap dan teguhkan iman kami ya Allah, permudahkan segala urusan kami dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. Allahumma ya Fattah ya Alim, berilah petunjuk dan hidayah kepada pucuk pimpinan Kapolres Tentera Diraja, seluruh warga dan para veteran Kapolres Tentera Diraja walau di mana jua mereka berada. Ya Allah, kurniakanlah jua keampunan buat kami, kurniakanlah jua keampunan buat kedua ibu bapa kami, rakan seperjuangan kami dan mereka yang telah pergi mendahului kami. Akhir sekali ya Allah, jadikanlah ya Allah Kau yang kami sayangi ini sebagai sebuah angkatan yang teguh dengan disiplin dan prinsip-prinsip ketenteraan, dan kukuhkanlah perpaduan kami sebagai perpaduan yang sentiasa mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Hanya pada-Mu tempat kami sandarkan segala permohonan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hormat! Panglima! Hormat! Tetap! Turun! Tetap! Jangan meneruskan tugas. Baras! Kepada tegang! Tegang! Say! Dan ya! Pak, jalan!
Yang tengah. Cepat kanan. Teruskan Zazi. Bergerak ke kanan, bertiga-tiga ke kanan, dan kiri, cepat jalan. Hadirin yang dihormati sekalian, demikian tadi berbarisan sepanjang hari ulang tahun Sekolah Polis Tentera Diraja ke-70.